Kampung baru Cina dekat sekitar Selangor ini bakal diniktaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, muncul sebuah polemik baru yang sedang terjadi di negara tetangga, di mana Kampung Baru Cina hendak diusulkan sebagai situs warisan UNESCO oleh Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan. Usulan dan rencana tersebut mengundang ragam reaksi dari netizen negara tetangga yang tak puas hati ataupun tidak menerima dengan usulan tersebut. Mereka beranggapan bahwa Kampung Melayu lebih layak diusulkan karena mengandung nilai sejarah yang lebih panjang dari Kampung Cina. Kenyataan Ngak Komeng ini bukannya satu kenyataan yang baru. Ia tidak mengejutkan. Ia berjasa kita tidak terkejut dengan kenyataan yang dikeluarkan beliau, yang mana ia ada usaha berterusan untuk menjadikan kampung baru Cina ni sebagai World Heritage UNESCO. Pada kami ini adalah satu tindakan yang amat menjengkelkan, tindakan berat sebelah, dan membuktikan bahawa mereka ini hanya bercakap saja parti untuk semua tetapi mempunyai semangat kecinaan yang begitu tebal. Dan ini adalah sebenarnya satu usaha mereka yang berterusan. Dia bukannya baru. Ini adalah satu tindakan yang kita boleh klasifikasikan sebagai istilahnya ethnocide, penghapusan etnik secara soft, secara lembut. Ini saya merujuk daripada terma daripada pakar sejarah Malaysia, Profesor Datuk Dr. Murad Amerikan, iaitu berkenaan dengan usaha-usaha penghapusan identiti etnik secara terancang. Dan ini berlaku telah lama, dan ini sebenarnya mereka memaksakan identiti kebudayaan Cina mereka semata-mata menjadikan identiti negara kita. Sedangkan identiti Malaysia ini, tanah Melayu ini, identitinya adalah Melayu, Islam, dan kewujudan institusi kesultanan raja-raja ini adalah identiti kita. Tapi apa yang dicadangkan ini adalah merupakan salah satu daripada usaha mereka untuk mengenepikan kewujudan identiti orang Melayu Islam, terutamanya di negara kita. Dan mereka cuba membawa satu naratif yang baru, iaitu naratif kebudayaan selain daripada orang Melayu ini sebagai pihak yang memulakan sebarang pembangunan, ketamadunan, dan apa yang dibawa di negara kita ini bermula daripada kampung-kampung baru Cina. Semalam, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Ngak Komeng telah mengeluarkan kenyataan kampung-kampung baru Cina dekat negeri Selangor ini bakal dicadangkan untuk diniktaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Ini kata-kata Ngak Komeng. Kampung-kampung baru Cina ini telah pun mencapai usia yang sangat-sangat tua. Ada di antara mereka yang berusia lebih daripada 75 tahun. Jadi selayaknya lah kalau kampung-kampung baru Cina ini dipertimbangkan untuk diniktaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO sebagai salah satu daripada sumber sejarah dekat negeri Selangor ini. Secara asasnya, saya bersetuju seandainya kalau kampung-kampung lama ini diniktaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Antara lain, kampung-kampung ini kalau dah jadi tapak warisan sejarah UNESCO, kampung ini tidak akan diusik dalam apa jua bentuk pembangunan. Maksudnya kalau tiba-tiba ada nak buat kondo ke, nak buat rumah ke, nak buat jajaran ECRL ke apa-apa ke, mereka tidak akan kacau kampung-kampung yang ada taraf tapak warisan sejarah UNESCO ini. Sebab ini merupakan tapak bersejarah. You tak boleh kacau tapak bersejarah sebenarnya. Dan tindakan Ngak Komeng ini dia lah sebab kampung-kampung Cina ini ada di antaranya yang telah memang berusia. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini membangkitkan satu persoalan. Kenapa kampung-kampung baru Cina sahaja? Kampung-kampung Melayu kenapa tak nak diniktaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO? Sedangkan dekat Selangor ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majoriti kampung-kampung Melayu yang ada dekat negeri ini telah berusia lebih daripada 100 tahun. Dekat Gombak ini sendiri sebagai contohnya kan, macam Kampung Cangkat lah, Kampung Bandar Dalam lah sebagai contohnya, dan Kampung Cincin dekat area-area Sungai Pusuk ini. Cukup banyak kampung-kampung ini yang sebenarnya telah mencapai usia lebih daripada 80 bahkan lebih daripada 100 tahun pun sebenarnya. Cuma mereka ini tidak tersusun lah. Biasalah kampung-kampung Melayu tradisi kan, banyak yang tidak tersusun. Cumanya kalau nak ikutkan dari segi usia, kampung-kampung dekat Gombak ini sendiri pun dah cukup berusia dah sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan kampung-kampung baru Cina. Dah nama pun kampung baru. Okey, yang anehnya dalam cuitan netizen tetangga ini, Indonesia juga disangkut paut dengan polemik yang mereka hadapi. Ada yang mencontohkan bangunan-bangunan bernuansa Tiongkok di Indonesia yang tidak diusik oleh rakyat Indonesia. Kemudian ada juga yang mengaitkan dengan kehidupan warga etnis Tionghoa di Indonesia yang mengikuti budaya Indonesia. Lalu ada juga yang mengatakan perlu mencontohi Indonesia yang berani menantang orang Cina. Dan yang lebih mencengangkan, ada yang mengajak Melayu Nusantara, termasuk Indonesia, untuk bersatu menolak usulan kampung-kampung Cina yang dijadikan situs warisan dunia UNESCO.
Ya, dalam urusan ini Indonesia dalam hubungan diplomasinya tidak mungkin akan ikut campur rumah tangga negara lain selama tidak menyangkut dengan kepentingan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Silakan negara tetangga mengurus persoalannya sendiri meskipun baru pada tataran rencana. Indonesia pun memiliki ribuan warisan budaya, baik warisan berupa benda ataupun warisan tak benda, yang juga menjadi aset Indonesia. Entah itu menjadi warisan dunia yang terdaftar di UNESCO ataupun tidak, namun ia tetap menjadi khazanah budaya Indonesia. Dan di Indonesia, sekalipun ada warga negara beretnis Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain, dengan segala kebudayaannya masing-masing tidak akan diklaim sebagai warisan budaya nasional. Namun ia akan dilestarikan sebagai khazanah budaya dalam berbangsa dan bernegara, namun kepemilikannya tetap pada asal muasalnya. Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan sudah tidak masanya melihat dari aspek ras, suku, agama, dan golongan. Siapapun yang lahir, hidup, dan berkewarganegaraan Indonesia, dia adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Oke, demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.